mungkin tiada siapa yang jangka selepas PRU14, arena politik negara akan lebih tidak menentu daripada bila-bila masa yang kita pernah saksikan dalam 6 dekad lepas. Demikianlah norma baru politik negara kita dan melihat kepada perkembangan sejak beberapa bulan lepas, ketidaktentuan ini nampaknya akan menjadi lumrah baru politik Malaysia. Tetapi di sebalik segala rundingan politik, percaturan permainan politik di belakang tabir yang seperti tidak berkesudahan ini, bagaimana kita memastikan parti-parti politik negara, ahli-ahli politik, wakil-wakil rakyat tidak lupa akan matlamat mereka melakukan semua ini, iaitu untuk memperjuangkan kualiti hidup yang lebih baik untuk kita semua, untuk rakyat. Ini Dialog 3 Penjuru. Tapi kali ini kita tidak mahu menjemput ahli-ahli politik mungkin yang senior, yang sudah banyak pengalaman dalam parti mereka. Hari ini kita mahu ahli-ahli politik yang muda kerana mereka mewakili generasi baru, membawa perspektif dan idea-idea dan juga world view yang baru ke dalam parti ataupun pakatan masing-masing. Saya hari ini disertai oleh YB Jamaliah Jamaluddin, ahli Dewan Undangan Negeri Bandar Utama daripada DAP. Kemudian saya juga disertai oleh Morna Reddy, jurucakap Kesaksamaan Sosial Parti Gerakan Rakyat Malaysia, dan juga saudara Bastian On, Ketua Pemuda UMNO Segamat dan Exco Pemuda Malaysia. Selamat datang semua. Datang. Kalian semua adalah agak muda, mewakili wajah dan perspektif baru dalam parti masing-masing. Jadi saya nak mulakan dalam konteks itu dan juga dalam konteks isu yang agak hangat pada ketika ini, iaitu Undi 18. SPR telah mengesahkan masih jauh lagi ia akan dilaksanakan kira-kira September 2022. Sekaligus bermakna kemungkinan besar ia tidak akan sempat dilaksanakan dalam PRU 15. Ini akan menyisihkan mereka yang berumur 18 hingga 20 tahun, berjuta orang jumlahnya. Saya mahu mulakan dengan Bastian dulu. Pendapat dan pendirian Bastian dan juga UMNO berkenaan dengan Undi 18 tidak akan boleh dilaksanakan dalam PRU kali ini. Saya melihat bahawa keputusan Parlimen 2 tahun lalu yang mendapat sokongan bipartisan bagi membolehkan had umur daripada 21 tahun diturunkan kepada 18 tahun merupakan satu langkah ke hadapan. Kerana ia memberikan ruang kepada Malaysia untuk menyediakan perkhidmatan sokongan dan juga perlindungan daripada spektrum umur 21 tahun hingga daripada umur 21 tahun ke 18 tahun. Ini menyebabkan umur daripada 21 tahun daripada 21 tahun hingga ke 18 tahun diberikan penumpuan dari segi apakah kehendak mereka. Kalau dahulu kita hanya memikirkan soal 21 tahun ke atas, tetapi kali ini Malaysia membuat satu langkah yang berani dan daripada 21 tahun ke 18 tahun dan kita sudah mula memikirkan bagaimanakah menyediakan manifesto dan juga perkhidmatan yang terbaik kepada umur ini. Golongan ini amat istimewa kerana ianya merupakan satu golongan yang tidak pernah disentuh oleh mana-mana parti. Ini merupakan langkah yang pertama dan kita harus memikirkan bagaimanakah dalam masa kehadapan ini kita harus menyediakan manifesto yang terbaik untuk mereka. Morna, pendirian Parti Gerakan dan juga Parti Gerakan berada dalam Perikatan Nasional. Ya, betul. Apa pendirian terhadap pengumuman SPR terbaru ini, Undi 18 tidak boleh dilaksanakan dalam PRU seterusnya? Secara jujurnya, kita kena tengok kematangan politik di Malaysia dulu. Kita baru-baru ni sahaja kita memperkenalkan Undi 18, betul. So, adakah kita dah sedia dengan golongan daripada umur 18 ke 21? Are they politically vigilant? Ada tak kematangan politik kepada mereka? Walaupun saya tahu prosesnya memang patut dilaksanakan pada tahun 2022, sebab saya rasa masa harus diberikan kepada mereka. Seperti mana saudara Bastian cakap tadi, golongan ini tak pernah disentuh. Kalau golongan ini tak pernah disentuh, ya, kalau kita ikutkan cara bagaimana political campaign happen during 2018, ya, PRU 14, there was a lot of hate politics, isn't it? No. Correct? Yep. Banyak kita instilkan kemarahan dan kebencian.
So golongan ini very vulnerable. So kalau kita tak ada mana-mana political party yang ambil kesempatan kepada golongan ini, so kebencian, kemarahan mereka, macam mana mereka akan cast their vote, undi mereka. Adakah Murna mengatakan bahawa golongan 18 hingga 20 tahun ini mudah tertipu dengan retorik politik? Bukan mudah tertipu dengan retorik politik, tetapi kita kena wujudkan satu kematangan politik terhadap mereka. Bagaimana? Okey. Sekarang, adakah kita 18 tahun ni mereka di sekolah mana? Dari persekolahan Selepas SPM. Selepas SPM, ya. mereka di universiti. Adakah kematangan politik telah dicapai untuk golongan ini? Adakah? Ini adalah soalan saya. Kalau belum lagi, maka kita harus menerapkan apa itu prinsip politik. Bukan just retorik, ya. Retorik, ramai yang buat retorik. Tapi implementation of certain policies of the political policies, mereka tahu ke? Are they vigilant? Kita ada memperkenalkan polisi-polisi ini kepada mereka ke? Mereka tahu ke? Okey, kalau kerajaan ini datang, seperti mana saudara kata tadi, manifesto. Kalau mereka dah ada kematangan politik di sana, maka nak bagi mereka buang undi adalah okey untuk saya. Jadi Murna berpendapat bahawa kumpulan umur itu mereka tidak ada lagi kematangan politik atau bagaimana? Saya rasa kalau nak katakan dalam keseluruhan memang tak ada kematangan politik, itu tak benarlah. Memang ada segelintir daripada mereka politically vigilant, ada kematangan politik. Tetapi keseluruhannya, you have to look at it holistic, keseluruhan. Keseluruhan adakah? Itu adalah satu soalan yang kita kena tanya kepada diri kita sendiri. Lagi satu, polisi ini baru kita memperkenalkan betul. Apa jua yang kita memperkenalkan dalam first time akan mengambil masa. Tak boleh kita nak kenalkan saja lepas tu straight away implement. Mana boleh. Tetapi argumennya adalah sudah pun beberapa tahun berlalu, tak silap saya mungkin dalam 2 tahun. 2 tahun lebih. Tapi kita Sudah pun cukup tahu masa. technical problem dekat sana. Saudara Lokman tahu kan di mana adanya technical problem. Kita tidak jelas sama Sebab sebenarnya. setiap negeri kena gubal mereka punya had undi mereka, the umur undi mereka. Okey. Right? Okay. So itu belum dicapai lagi. Okey, itu mungkin betul, tapi berdasarkan apa kenyataan yang dikeluarkan oleh SPR, mereka menyatakan bahawa antara lain impak COVID-19 dan PKP antara yang melambatkan proses ini. Tidak dijelaskan bagaimana COVID-19 dan PKP itu melambatkan proses ini. Saya sebenarnya nak bertanya pendapat Murna dan juga dalam bagi pihak Parti Gerakan. Jadi senangnya adalah adakah Parti Gerakan ini berpendapat bahawa dan mengalu-alukan keputusan ini bahawa 18 hingga 20 tahun mereka masih lagi belum bersedia untuk mengundi dalam PRU15. Kita mengalu-alukan di mana kerajaan sudah pun memperkenalkan polisi ini, di mana 18 tahun sudah boleh mengundi. Tetapi kita juga peka terhadap tindakan kerajaan di mana 2022 adalah masa untuk membenarkan siapa pengundi berumur 18 tahun ke 21 tahun untuk mengundi. Sebab apa? Let us be very realistic. Semua yang kita nak buat pun kena ikut step by step betul. So if that is the thing that we have to do, lebih baik follow the step and make them politically vigilant. Tingkatkan lagi kematangan politik terhadap golongan tersebut 18 ke 21 sebelum mereka datang mengundi. Kita tak cakap jangan mengundi, ya. Memang kita nak mereka mengundi. Memang kita nak dengar hasrat dan luahan hati mereka. Memang kita nak. Tapi holistically, kalau semua dah sedia untuk mengundi, maka kita mengalu-alukan. Okey, sebelum saya pergi ke YB Jamalia, satu soalan terakhir untuk Murna buat masa ini adalah walaupun ia dilaksanakan pada 2022 maupun selepas itu 2023, 2024, undang-undang itu masih lagi akan membolehkan 18 tahun mengundi pada ketika itu. Mungkin anda bukan 18 tahun pada tahun ini, tapi anda akan 18 tahun pada tahun 2024 ataupun 2025. Jadi kalau argumennya adalah 18 tahun hingga 20 tahun masih lagi tiada kematangan politik, bila-bila sahaja undang-undang ini diperkenalkan atau dikuatkuasakan, akan ada mereka yang berumur 18 tahun dan 19 tahun yang mengundi selepas mereka dibenarkan mengundi di masa hadapan. Saudara Lokman, saya tidak mengatakan bahawa 18 tahun ini tidak ada kematangan politik. Apa saya ingin menjelaskan di sini adalah keseluruhannya golongan tersebut daripada 18 tahun ke 21 tahun. Adakah mereka mempunyai kematangan politik? Saya tanya soalan itu kepada saudara Lokman sendiri. Adakah saudara Lokman merasakan bahawa holistically, keseluruhannya
dari 18 tahun ke 21 tahun mereka sudah mencapai 20 tahun. 20 tahun sudah mencapai kematangan politik. Pada saya, apa yang saya fikir, apa yang saya rasakan tak penting. No, Tapi kalau Saudara Lokman. begitu, argumennya Bukan Saudara Lokman, kita kena tahu juga sebab you know what? Kita kena tahu sebab sekarang macam mana tahu apa jua yang kerajaan memperkenalkan, senang untuk kita cakap itu salah, ini salah. Tetapi saya nak tujukan soalan itu kepada Saudara Lokman sendiri. Pada pendapat Saudara Lokman sebagai seorang rakyat Malaysia, daripada 18 tahun ke 20 tahun, pendapat Saudara Lokman, mereka sudah capai kematangan politik ataupun belum? ramai yang saya kenal dan terlibat dalam politik, terlibat dalam umur yang lebih muda daripada itu. Dan kalau kita nak tengokkan kematangan politik untuk kita pukul rata itu sukar kerana pada umur 40 dan 45 tahun juga ada ramai yang masih tidak matang politik. Tapi tak apa. Kita ada pendapat yang berbeza. Itu sebab kita suka dialog ini. Kita macam gaduh-gaduh tapi kita bergaduh dengan sihat. Sihat. Tapi yang fokusnya adalah saudara dan juga saudari di sini. Saya hanyalah menanya soalan. Jadi saya cuba untuk mengorek apa pendapat yang mungkin mewakili pendirian parti masing-masing. Jadi Morna, sudah jelas pendirian itu sebelum saya pergi ke YB Jamalia? Ya, sudah. Okay, fair enough. YB Jamalia, setuju atau tidak dengan Morna? Saya ingin nak membuat sedikit penambahan lah. Assalamualaikum dan apa khabar semua. So, pada saya sekiranya mengikut pandangan Mona lah, saya rasa itu sudah bukan menjadi satu punca perdebatan pada masa kini. Kerana apa yang telah berlaku adalah apa yang seperti diperkatakanlah oleh saudara Bastian, di mana persetujuan undi 18 ini telah pun dipersetujui oleh majoriti di dalam sidang parlimen dan telah diluluskan. Jadi sekiranya kita nak berdebat sama ada pengundi yang berumur 18 sehingga 20 tahun itu, adakah mereka mempunyai kematangan tersebut, ianya seharusnya dilakukan ketika bersidang di dalam parlimen sebelum mendapat persetujuan. Itu adalah pandangan saya lah secara peribadi. Tapi untuk saya rasa ini jelas menunjukkan ketidaksokongan anak muda terhadap Perikatan Nasional. Sebab sekiranya kerajaan yakin bahawa anak muda ini menyokong Kerajaan Perikatan Nasional, jadi kita mahu mengetahui apa sebab sebenar perkara ini ditangguhkan. Kerana sebelum ini Jabatan Perdana Menteri pun ada mengatakan paling lewatnya pada bulan Julai ini kelulusan akan dikeluarkan, proses akan dijalankan. Tetapi sehingga kini pada September 2022 hanya akan dijalankan. Jadi banyak jugalah pemimpin muda, termasuk kalau tak silap saya yang baru-baru keluar ini Menteri Belia dan Sukan, wakil daripada UMNO juga menyatakan kekecewaan apabila undi 18 ini tidak dapat dijalankan. Memang saya rasa kerajaan mempunyai standard dia sendiri, prosedur dia yang tersendiri, tapi dia perlu jelaskan kalau dia cakap, kerana pandemik, kerana COVID-19. Perlu dijelaskan mengapa. SPR yang bercakap begitu. SPR yang bercakap lah. Okey, SPR yang mengatakan, saya betulkan. Tetapi SPR juga perlu jelaskan mengapa. Sebab tidak kira SPR ataupun kerajaan persekutuan, sekiranya sudah berada di dalam kerajaan, boleh mengambil keputusan dan macam mana kita mahu melaksanakan apa yang telah dipersetujui dalam parlimen secara secepat mungkin. Okey, UMNO dan gerakan di sini, gerakan berada dalam Perikatan Nasional, saudara Bastian dan UMNO sebelum ini juga lantang menyokong undi 18 dan Morna adalah antara yang mempunyai pendapat yang berbeza dengan dua panelis di sini. Saya bagi ruang untuk Morna memberi respon kepada dakwaan YB Jamalia bahawa kerajaan Perikatan Nasional tidak menyokong pengundi muda ataupun takut dengan pengundi muda. Adakah itu tadi kenyataan YB? Kenyataan saya adalah bukan saya seorang je, malah pemimpin Barisan Nasional juga ada yang mengeluarkan kenyataan Perikatan Nasional dikelihatan tidak mendapat sokongan anak muda. Respon Morna. Saya tidak melihat keadaan ini sebegini, ya. Saya cuma ingin menyatakan sekali lagi, percaturan politik di negara kita selalu bertukar-tukar. Ya, hari ini mungkin mereka boleh sokong satu parti ataupun satu komponen parti. Esok tukarnya jadi lain, ya. Tetapi secara keseluruhannya, sekiranya kita hendak memperkenalkan satu polisi, polisi itu harus diperkenalkan mengikut tahap step by step.
itu memang pendapat saya. Nombor dua, kita memang mengalu-alukan pandangan anak muda. Bukannya tidak. Sekarang ni ada banyak inisiatif yang sudah pun diperkenalkan oleh kerajaan. Tetapi kalau semua seperti mana yang sedari kata tadi, SPR telah menyatakan disebabkan COVID dan disebabkan ekonomi PKP reasons. Bukankah benda itu adalah betul? COVID, what should be our focus? Fokus kita kena ada dekat mana? Saya nak katakan SPR tak jelaskan dengan secara jelas dan terperinci. Apakah sebab-sebab teknikal yang sebetulnya lah. Perkara itu sekiranya yang dia berjelaskan, selepas itu kerajaan persekutuan kena membuat keputusan sama adakah terdapat jawapan ataupun solusi yang lain. Itu adalah kerajaan yang bertanggungjawab. Okey, isu undi 18 ini adalah isu yang sangat hangat dan sangat panas. Kita berdebat dengan sihat, tapi ia antara isu yang dipersetujui oleh kebanyakan parti. Ada juga parti atau wakil yang tidak setuju. Itu tidak apa, itu demokrasi. Itu adalah perbezaan pendapat. Salah satu isu lagi yang agak hangat dan boleh saya katakan mendapat persetujuan kebanyakan parti daripada sisi yang berbeza adalah pembukaan semula parlimen. Kita sedia maklum berkenaan dengan pendirian Pakatan Harapan, DAP dan juga UMNO. Tapi mungkin saya nak tanya lagi sekali kepada saudara Bastian, apa pendirian UMNO berkenaan dengan pembukaan semula parlimen? Berkenaan dengan pembukaan parlimen ni, Saudara Ashfad, saya hendak menyatakan bahawa sekiranya kerajaan yang ada pada hari ini bimbang sama ada mereka hilang sokongan dari segi jumlah majoriti di parlimen, mereka sepatutnya tidak mengelakkan keadaan ini kerana parlimenlah pentasnya di mana kita membincangkan soal hala tuju dan masalah negara. Mereka harus mendapatkan jua pandangan daripada parti pembangkang. Bagaimana mereka harus mengurus takbir COVID pada ketika ini. Dan sekiranya Tan Sri Muhyiddin dan juga kerajaan yang ada pada hari ini bimbang kerajaan itu roboh, sebenarnya kita berada dalam tempoh darurat. Tempoh darurat itu tidak membenarkan mana-mana parti untuk cuba menumbangkan kerajaan yang ada pada hari ini. Tetapi ia tidak membataskan soal perbahasan sama ada bagaimana negara ini harus bergerak ke hadapan dalam tempoh jangka masa COVID. Jadi saya merasakan pendirian saya, pemimpin muda di dalam UMNO, saya merasakan bahawa parlimen perlu dibuka hanya untuk membahaskan soal-soal yang berkisar kepada soal pentadbiran negara dan khususnya soal pentadbiran COVID dan bagaimana menanganinya. Mereka harus mendapatkan pandangan daripada pembangkang dan perkara ini tidak disenangi oleh rakyat. Sedangkan parlimen itu adalah ruang untuk mereka membincangkan soal-soal yang berkisar kepada permasalahan negara. Saya ingin memberitahu, adakah mereka mahu kerajaan yang ada pada hari ini membiarkan rakyat dan juga ahli parlimennya berbincang soal ini di dalam media ataupun dan pada platform sosial media? Maka harusnya parlimen itu dibuka. Tidak timbul soal Tan Sri Muhyiddin tidak mempunyai sokongan majoriti lagi kerana pada Mac kita sudah menetapkan bahawa kerajaan yang ada pada hari ini telah melantik Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri dan dengan adanya darurat ini, mana-mana parti daripada PKR maupun daripada DAP tidak boleh menggoyahkan kerajaan yang berdiri pada hari ini. Tetapi soal perbahasan, soal parlimen sama ada perlu dibuka atau tidak, saya merasakan ia banyak orang mahu melihat sisi mana yang harus diterima pandangannya berhubung dengan soal pentadbiran negara. Mohon adalah, adakah perbahasan dan kebajikan rakyat ini seperti didakwa oleh pembangkang ia diketepikan apabila parlimen tidak boleh dibuka? Saya ada pandangan lain ya di sini. Walaupun saudara Bastin mengatakan bahawa tak adanya nak tumbangkan kerajaan ke that perspective, tetapi kita dah nampak sangat yang ahli-ahli parlimen ya sekarang ni meeting sana, meeting sini, lepas tu cakap mereka ada majoriti sini, majoriti sana, memang keluar betul. Isu-isu ini sudah ditimbul. Sekiranya mereka masuk ke parlimen, apa akan jadi topik pertama mereka? COVID ke? Tak, saya nak tanya. Saya juga nak tanya ya. Saudari Murna banyak bertanya kepada saya. Saya tidak ada jawapannya. Saya adalah hanya penanya soalan untuk saya mendapatkan pandangan semua pihak. Seperti saya kurang setuju dengan pendapat saudara Bastin sebab saya rasa fokus ahli parlimen juga terpaksa sepatutnya ada pada COVID related issues. Correct, COVID related issues. Tetapi mereka selalu bergaduh-gaduh.
So masuk parlimen pun mereka akan gaduh-gaduh juga. Ada pernah ke mereka Saya ingin menambah sikit Saudara Ashwat tentang apa yang dikatakan oleh Saudari Mona tadi. Saya mengambil contoh soal pendidikan, pelajaran ini yang diketuai oleh Menteri Razi Jidin. Kita melihat bagaimana kepincangan yang berlaku soal bila sekolah hendak dibuka. Bagaimana proses pembelajarannya? Apakah medium yang harus digunakan untuk sistem pembelajaran? Ini merupakan perkara yang amat penting untuk rakyat Malaysia sedang mereka menghadapi COVID. Mereka tidak mahu anak-anak mereka tertinggal daripada soal pendidikan. Saya ingin memberitahu bagaimana soal yang paling penting ini, YB, tidak mahu dibincangkan di dalam parlimen. Saya tahu kegagalan untuk membuka sekolah itu dan membuat proses pembelajaran itu benar-benar terasa oleh rakyat. Dan sekiranya, bagi saya habiskan kita dulu. perlu bertindak seketika. Bagi membolehkan soal ini, mungkin Menteri tidak mempunyai buah fikiran yang lebih baik ataupun perancangan yang lebih baik. Tetapi beliau boleh memperolehi hala tuju, penyelesaian dan jalan ke hadapan melalui proses parlimen. Kerana rakyat sudah menghantar ahli parlimen ke dalam parlimen untuk membincangkan soal bagaimana kita bergerak ke hadapan. Soal pendidikan ini, contoh Saudari Mona. Saya merasakan bahawa perlunya, ini baru satu topik, soal pendidikan. Belum lagi saya bincang soal ekonomi yang pincang di bawah menterinya. Saudara Mona, kita beri sedikit ruang untuk respon kerana kita perlu berhenti rehat kerana dipotong tadi. Apa respon kepada itu sebelum kita berhenti rehat seketika? Ya, Saudara Bastin baru cakap tentang masalah pendidikan, betul. See, this is a clear example yang saya nak mempertengahkan ya. Soal SPM. Saya tak lari topik ya, tapi saya nak bagi example soal SPM. Bila anak-anak kita tarikh dah ditetapkan, okey, anak-anak kita akan duduk untuk peperiksaan SPM, tiba-tiba keluar pula satu headline yang kalau tak silap saya keluar daripada DAP Sarawak, ya, batalkan SPM. Tetapi Parti Gerakan Rakyat Malaysia, saudara tahu tak apa kita lakukan? 6 bulan sebelum SPM, kita sudah ada virtual tuition untuk SPM students. Okay. So sekarang ni saya nak tanya, bukan parlimen je, orang MP saja yang boleh membantu masa COVID. Bukan MP saja yang boleh menyelesaikan masalah. Kita sebagai parti politik juga boleh datang ke hadapan, boleh membantu kerajaan ataupun boleh membantu. Sebenarnya kerajaan is one point lah. Fokus dekat sini adalah rakyat. Apa yang kita boleh bantu, bantu bagi rakyat masa COVID, ya? So kita lakukan benda-benda begini. Tapi pada pendapat saya, ahli politik ni busy politicking. They're everything, semua yang mereka cakap tu everything about politics. So saya what nak jawab sikit kalau boleh sebab tersentuh DAP yang menjawab. Saya akan bagi ruang untuk jawab selepas ni. Kita perlu berhenti rehat seketika. Kita akan bagi ruang sama rata kepada semua. Maaf, kita berhenti rehat seketika. Dialog 3 penjuru akan kembali selepas ini. Berbagai isu kita bincangkan hari ini dalam kerangka politik. Isu undi 18, isu parlimen masih lagi belum dibuka, isu pelbagai langkah-langkah yang diambil untuk memperkasakan ekonomi rakyat dalam era pandemik ini. Ini antara semua yang kita debatkan hari ini. Itu belum lagi mengambil kira percaturan dan strategi parti masing-masing menuju ke PRU 15 yang kemungkinan besar akan berlaku dalam tahun ini. Jadi saya tidak mahu buang lagi masa kerana kita banyak yang kita ingin bincangkan. Saya ingin terus bersama kembali dengan Morna Reddy, jurucakap Kesaksamaan Sosial Parti Gerakan Rakyat Malaysia, juga saudara Bastian On, Ketua Pemuda UMNO Segamat dan Exco Pemuda Malaysia, dan last but not least YB Jamaliah Jamaluddin, Ahli Dewan Undangan Negeri Bandar Utama daripada Parti DAP. Sebentar tadi kita terpotong sedikit, kita kena ada kekangan masa. Tapi kita nak sambung sedikit seperti yang saya janjikan sebentar tadi. Morna mengatakan bahawa kita berdebat berkenaan dengan kenapa parlimen masih lagi belum dibuka. UMNO, DAP, Pakatan Rahmat kebanyakannya setuju bahawa parlimen perlu dibuka. Gerakan yang sebahagian daripada Perikatan Nasional mempertahankan mengapa parlimen masih lagi belum dibuka.
Dan Morna ada mengatakan bahawa ahli politik sibuk berpolitik. Betul. Dan akan menggunakan ruang parlimen untuk itu, betul? Betul. Dan YB Jamalah ingin memberi respon tapi tak sempat tadi. Saya bagi ruang sekarang untuk memberi respon. Terima kasih Lokman sebab tadi ada menyentuh kenapa DAP mengeluarkan kenyataan sebagainya. Pertama sekali saya ingin berterima kasihlah kepada parti gerakan yang menjalankan aktiviti ataupun program untuk membantu menganjurkan tuition SPM dan sebagainya. Tapi walaupun itu memang satu aktiviti yang murni lah boleh dikatakan, tetapi kita tidak boleh mengambil tugas dan tanggungjawab kerajaan persekutuan untuk menjalankan sidang parlimen. Kerana dalam sidang parlimen ini adalah tempat yang paling penting untuk kita mengambil keputusan tentang hala tuju negara. Okey. Jadi seperti yang dikatakan tadi, saya bersetuju dengan saudara Bastian, di mana saya ingin memetik kenyataan YB Lim Kit Siang yang telah mengatakan demi menjaga kesejahteraan rakyat, keselamatan rakyat, kita telah YB Lim Kit Siang telah mengeluarkan kenyataan yang dia telah menyampaikan hasratnya supaya semua ahli-ahli parlimen, ini termasuk ahli-ahli parlimen DAP yang juga bersetuju dengan cadangan beliau, iaitu menjamin tidak akan keluarkan usul tidak percaya kepada Perdana Menteri. Itu jaminan? Itu adalah jaminan. Sehingga perkara ataupun isu-isu pandemik terselesai. Kerana sebagai kerajaan, sebagai wakil rakyat yang mahu mengutamakan rakyat, apa yang kita perlu fokuskan ketika ini bukanlah permainan politik dan sebagainya. Apa yang kita perlu fokuskan pada ketika ini adalah bagaimana kita hendak mengawal isu pandemik, bagaimana kita hendak menyelesaikan isu pandemik, apakah dasar yang akan kita lakukan bagi menjamin bukan sahaja dari segi pendidikan, ekonomi, orang ataupun rakyat memerlukan bantuan itu mendapat bantuan yang berhak didapat oleh mereka. Semua ini akan dibincangkan di dalam sidang parlimen. Itu juga termasuklah kepada contohlah media dan sebagainya. Media sebenarnya kalau hendak mencari jawapan sebagai contoh, juga perlu sekiranya parlimen ini bersidang, pihak media juga dapat mendapat jawapan daripada sidang media ketika parlimen dijalankan. Saudari Morna, kerajaan juga berpendapat bahawa parlimen tidak wajar dibuka sehingga situasi COVID-19 reda atau surut. Adakah kerajaan mempunyai sebarang penanda aras, pengukur untuk mengukur bila, apa yang dimaksudkan dengan bila COVID-19 surut? Ada certain number of cases setiap hari atau bagaimana? No, saya rasa di sini kita kena mencapai imuniti kelompok. Okay. Sekiranya kita mencapai imuniti kelompok, senanglah untuk kita handle other issues. That is the thing. Apabila kita melihat keadaan terkini ataupun isu semasa dan sebagainya, kita dapati banyak polisi-polisi yang mungkin tidak rasional. Sebagai contohnya, RM10,000 denda. Perkara ini amat menyakitkan rakyat yang ada pada ketika ini. Kita mahu ada perbincangan bipartisan, semak dan seimbang supaya kita dapat membincangkan perkara-perkara penting. Contohnya pendaftaran vaksin. Sekarang ni pendaftaran masih belum mencapai apa yang kita hendakkan. Okey, penjelasan tentang vaksin yang banyak sebelum ini ada tertimbulnya salah faham dan sebagainya. Kita perlu pastikan rakyat ini mendapat informasi yang tepat dan betul. Perkara-perkara ini seharusnya sekiranya kita menghormati wakil rakyat yang telah diundi oleh rakyat sebelum ini, ahli-ahli parlimen yang diundi oleh rakyat seperti ini, mereka berhak untuk mempunyai suara. Okey. Saya nak bagi sikit je lagi. Silakan. Saya ambil contoh seperti apabila YB Lim Guan Eng dan juga beberapa ahli parlimen yang lain sebelum ini, apabila mereka bertemu dengan YB Khairy Jamaluddin dan menyatakan sokongan penuh mereka terhadap program imuniti COVID-19 ini. Di samping itu, mereka juga ada mengeluarkan beberapa cadangan
antaranya tentang potong barisan dan sebagainya, antaranya tentang siapakah kelompok yang akan diberikan keutamaan dan sebagainya. Dan perkara ini diterima baik oleh YB Khairi Jamaluddin. Saya rasa itu menunjukkan kita sebenarnya harus ke arah kematangan politik. Seperti pada hari ini apabila kita mengadakan dialog pada ketika ini, walaupun ada yang daripada gerakan UMNO dan juga DAP, tetapi kita ada pandangan ataupun persetujuan tentang beberapa isu yang sama walaupun kita berlainan parti ataupun coalition. Saya rasa kita sebagai anak muda pun sekiranya kita dapat membuktikan kematangan, saya rasa kita perlu memberikan kepercayaan kepada ahli-ahli parlimen supaya mereka dapat memperjuangkan nasib rakyat di dalam sidang parlimen. Okay, saya ingin beralih kepada isu-isu bagi setiap parti juga. Pendirian mereka berkaitan setengah isu dan juga yang lebih penting adalah strategi menuju ke PRU15 yang semakin dekat kemungkinan besar akan dijalankan pada tahun ini. Banyak yang diperbincangkan kerjasama UMNO dengan PKR, bagaimana dengan parti komponen, peranan gerakan dalam Perikatan Nasional menuju ke PRU akan datang. Saya nak mula dengan saudara Bastian di situ, dah lama tak bercakap. Sudah tentu isu elephant in the room-nya yang sering diperdebatkan, diperbincangkan sejak 2-3 minggu yang lepas adalah kemungkinan kerjasama UMNO dan juga PKR. Saudara Bastian adalah Ketua Pemuda UMNO Segamat. Apa sentimen akar umbi terhadap idea UMNO ingin bersama dengan PKR ni? Sudah tentu perdebatan sama ada perlunya wujudkan jajaran baru bekerjasama dengan PKR ini merupakan salah satu daripada option yang ada on the table. But apa yang saya ingin perkatakan, PKR sebuah parti multiracial dan amat mudah untuk dihadam oleh golongan generasi baru dan generasi muda. Tetapi UMNO yang selama ini menunjangi Barisan Nasional selama 61 tahun juga merupakan satu pakatan ataupun coalition yang memberi cerminan kepada multiracial kerana kita mempunyai rakan seperti MCA dan MIC. Dan juga sebelum ini gerakan dan juga parti daripada Sarawak dan juga Bumiputera di Sabah. Dan itu juga merupakan satu berdiri di atas platform multiracial. Jadi saya tidak tahu sama ada perlunya UMNO untuk bekerjasama dengan PKR yang sifatnya adalah parti yang multiracial. Sudah tentu option lain yang ada sama ada kita kekal bersama dengan MCA untuk mewakili kaum Cina ataupun dan bersama dengan MIC untuk mewakili kaum India adalah cara kehadapan. Dan saya merasakan di pihak akar umbi kita jelas berlaku penolakan berhubung dengan kerjasama dengan PKR. So, tentu apa yang sering diperjuangkan oleh UMNO adalah isu-isu Melayu dan juga Bumiputera. Yes. Itu adalah tunjang. Ya, itu merupakan bread and butter perjuangan UMNO. Bread and butter. Ramai juga yang mengkritik. Jika benar UMNO ingin memperjuangkan hak dan kebajikan orang Melayu, mengapa putuskan hubungan dengan Bersatu? Semua orang tahu bahawa Bersatu ini merupakan musuh UMNO ketika dalam PRU 14. Dua pihak yang berseteru, baru saja bergaduh. Sudah tentu sukar untuk kita menjalinkan hubungan dengan parti ini. Tetapi apa yang berlaku pada Mac 2020 merupakan satu kebertanggungjawab, sifat kebertanggungjawab UMNO yang merasakan bahawa perlunya kita menyertai pelawaan Bersatu untuk menubuhkan kerajaan kerana kita memandang kepada soal pandemik yang berlaku. Walhal ini bukan masalah kepada UMNO. Ini adalah masalah Bersatu dan juga Pakatan Harapan. Bersatu cuba mengelak daripada urusan untuk menyerahkan pentadbiran kepada Anwar Ibrahim. Dan mereka juga merasa tertekan berada dalam kerajaan Pakatan Harapan kerana mereka tahu mewakili orang Melayu ini merupakan satu tanggungjawab yang besar dan mereka tidak memperolehi sokongan daripada orang Melayu. Kenapa saya mengatakan begitu, Saudara Lokman? Mereka bertanding 51 kerusi dan mereka hanya memenangi 13 kerusi. Jadi, sokongan orang Melayu kepada parti Bersatu pada ketika itu adalah amat sedikit. Tetapi ia cukup untuk membenarkan kerajaan Pakatan Harapan berdiri pada PRU selepas PRU 14. Apa pendirian pemuda berkenaan dengan Parti Pejuang Tanah Air? Adakah ia dipandang sebagai satu ancaman mungkin boleh memecahkan atau menarik undi orang Melayu dalam PRU 15? Saya merasakan bahawa
wujudnya Parti Pejuang ini, offshoot of Bersatu ini merupakan cucu kepada UMNO. Kalau Bersatu itu adalah anak kepada UMNO dan Pejuang itu adalah cucu kepada UMNO. Saya ingin berkata dengan terus terang di dalam program ini, Bersatu dan Pejuang harus kembali kepada UMNO dan berjuang di atas platform yang asal. Saya ingin katakan, ya, parti yang berseteru di Malaysia ini setelah sekian lama ini hanya UMNO dan DAP. Semangat 46 adalah offshoot daripada UMNO. PKR adalah offshoot daripada UMNO. Bersatu adalah offshoot daripada UMNO. Begitu juga Pejuang juga adalah offshoot daripada UMNO. Apa perlunya mereka memecah belahkan sokongan option yang ada kepada orang Melayu ini di dalam parti-parti ini, sedangkan perjuangannya sama. Saya mengambil contoh Perjuangan Bersatu, serupa, serba-serbi serupa. Tidak perlu mereka untuk merasakan wujudkan satu lagi platform untuk berjuang untuk soal orang Melayu. Jadi tiada kerjasama dengan Pejuang sudah tentu, tiada kerjasama dengan Bersatu maksud saya, tiada kerjasama dengan PKR dalam PRU15 untuk UMNO. Bagaimana pula dengan gerakan Saudari Murna, strategi pilihan raya? Apa peranan gerakan dalam membantu kerajaan ataupun Perikatan Nasional dalam PRU15 akan datang? Sekiranya saudara tengok pada masa sekarang, dalam Perikatan Nasional, gerakan merupakan satu-satunya parti yang mempunyai multiracialism. Okey. Okay. Kita membawa, or we fill in the void. We fill in the void of the Chinese community and also the Indian community, and we need to be given an equal opportunity for listening. Although Presiden parti kita sudah menegaskan bahawa kita akan memperjuangkan segala inisiatif kerajaan, anything that is positive in uplifting the community, the people. Itu adalah standpoint kita pada masa sekarang. Bagaimana Murna menjawab kritikan bahawa gerakan ini sudah tidak relevan kerana PRU12 menang 2 kerusi, PRU13 menang 1 kerusi, PRU14 menang 0 kerusi. Dari segi sumbangan terhadap gagasan Perikatan Nasional menuju ke PRU15. Apa jawapan Murna kepada mereka yang mengatakan gerakan ini tidak relevan lagi kerana dia tak sumbang apa-apa dari segi kerusi? Saya rasa itu tidak benar, ya. Okey, saya sebagai anak muda memasuki Parti Gerakan Rakyat Malaysia pada tahun 2020, ya, saudara. Sekiranya you need to do soul searching. Kalau if we lose, let's say the public have lost interest in us, we need to do soul searching. Every party has to do that, right? Gerakan did the same thing. Gerakan invited newcomers, a lot of newcomers to come in, especially coming from the intellectual community, right? And now the party is moving forward in memperkukuhkan lagi grassroots akar umbi dan juga all the other matters related in the party is everything's being ironed out accordingly. Sekiranya kita tidak, we were not appealing. It is true, last election we were not appealing. But then again, there was a question: why was we not appealing in 2018 election? Yep. It was Barisan Nasional as a whole, right? And there was a huge issue, which I'm sorry to say, but UMNO, this one person in UMNO, everything was directed to him. So you think gerakan took the hit for that as well? Of course, a lot of people took the hit. It was a tsunami. Saya bersetuju dengan Saudara Murna bahawa gerakan MCA, MIC merupakan mangsa keadaan. Dia just collateral damage. Yes. Saya melihat juga apa di depan mata saya sendiri, segamat. Contohnya Dr. Subramaniam, seorang pemimpin yang baik. Seorang pemimpin India yang baik. Tetapi pola pengundian pada ketika itu didn't even spare him. He's such a good minister. Correct. So I tend to agree with Muna on that. But if I may say something, it was also a lot of hate politics which was happening back then. Like it or not, it is true. Memang benda ni betul. Tapi let's be fair, hate politics is advocated by everyone, both sides of the aisle, right? I mean, that's another long discussion for us to get into. No, but no. That is why I said, when you have so much of hate politics, right? Soalannya, kematangan politik ni, walaupun ada hate politik ke, love politik ke, apa-apa politik ke, kalau dah ada kematangan politik, maka kita boleh tahu apa yang rasional, apa yang emosional. Tapi dekat negara kita ni, senang sangat nak makan, ataupun senang sangat termakan hate politik. Muna bagi example di sini, ya. Kalau kita nak ambil comparison manifesto Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Back then, gerakan pun dalam Barisan Nasional, betul. So, Barisan Nasional's manifesto back then was implementable. Yeah. I don't know how many people are aware of that, right? Whereas Pakatan Harapan
Pakatan Harapan's manifesto was sugar-coated. Lepas election, I think we have implemented many of our Tak manifesto. apa. Kita bagi ruang untuk YB respon selepas Ya. ini. Kita perlu berhenti seketika. Habiskan dulu Morna Okey. jawapan sebelum kita bagi YB Jamalia. yang implementable ke tak implementable ke, kita sendiri dah tahu pemimpin pada masa tersebut pernah mengatakan bahawa manifesto is not kitab suci, betul? Right. Itu dah ada dipertuturkan dalam parlimen. Parlimen pun, betul. Yeah, correct. So, it was clearly stated, clearly dah boleh nampak di sana. Sekiranya kita tak ada impact dalam hate politik tu, tak mungkin Barisan Nasional tumbang. So, gerakan pun ambil hit. Gerakan pun ambil collateral damages daripada Barisan Nasional pada masa itu. So sekarang kalau saudara nak tanya soalan gerakan relevan ke, kita masih relevan. Kita merupakan salah satu parti yang mempunyai moderate thinking. Kita tak akan memperjuangkan sesuatu benda yang tak betul dengan hardcore. No. We want everybody. We are an inclusive party. Bukan saja untuk kaum India dengan kaum Cina. Walhal kita pun mempunyai kaum orang asli. And all the other, especially in Sabah and Sarawak, we are still very much relevant on that matter. Untuk berlaku adil, kita akan bagi respon ruang untuk YB Jamalah respon. Selepas ini kita berhenti seketika. Kita kembali selepas ini. Anda sedang menonton Dialog 3 Penjuru. Situasi dan arena politik negara masih lagi tidak menentu sejak malah 2 tahun lepas dan nampaknya ia tidak akan ada berkesudahan untuk tempoh yang kita dapat lihat for the foreseeable future. Tapi apapun, kita perlu boleh sift through the noise semua untuk kita lihat apa isu-isu yang penting dan kita tidak akan hilang pandang terhadap apa matlamat yang paling penting sekali. Iaitu setiap parti dan setiap ahli politik perlu memperjuangkan hak dan kebajikan rakyat menuju ke PRU15 yang semakin hampir. Saya bersama hari ini dengan YB Jamaliah Jamaluddin, Ahli Dewan Undangan Negeri Bandar Utama daripada DAP, Morna Reddy, Jurucakap Kesaksamaan Sosial untuk Parti Gerakan Rakyat Malaysia dan juga saudara Bastin On, Ketua Pemuda UMNO Segamat dan juga Exco Pemuda Malaysia. Tadi sebelum kita berhenti rehat, kita bercakap berkenaan dengan manifesto untuk PRU14 yang sering dikritik sebelum ini. Tadi Morna juga ada sebut, malah dikritik ramai juga bahawa manifesto ini tidak realistik dan Morna mengatakan bahawa ia sugar coated. Saya bagi ruang untuk YB beri respons. Dan apa tawaran baru yang perlu diberikan kepada rakyat, ditawarkan oleh Pakatan Harapan kepada rakyat dalam PRU15 melihat kepada kritikan ini selepas PRU14? Pertama sekali saya kena jelaskanlah apabila kita merangka manifesto pada PRU yang sebelum ini, ianya adalah manifesto yang telah dirangka berdasarkan kelombaan ataupun kehendak rakyat. Sekiranya mengatakan manifesto itu sugar coated ataupun tidak realistik, artinya kita berpendapat bahawa apa yang dihendaki ataupun diperlukan oleh rakyat ini tidak realistik. Okey, saya sebenarnya merasa tuduhan bahawa manifesto itu tidak tercapai itu sangat tidak benar. Saya rasa kalau nak bagi Google search dan sebagainya, kita dapat melihat kad laporan, report kad prestasi yang telah dicapai oleh Pakatan Harapan. Semestinya banyak perkara yang di dalam manifesto telah terlaksana. GST memanglah yang pertama dan utama, tetapi banyak juga perkara-perkara lain. Kita ada menyentuh gaji minimum, kita telah mengurangkan kos internet sebanyak 50%. Perkara itu terjadi. Kita telah menghentikan ataupun menangguhkan akta-akta yang menzalimi rakyat. Okey, banyak juga perkara-perkara lain yang telah tercapai. Ada juga mungkin di dalam manifesto yang belum terlaksana tetapi on the way. Tetapi ianya terkendala kerana peralihan kuasa lah yang dipersetujui apabila Bersatu dan UMNO berpakat untuk menjadikan satu ataupun menubuhkan satu kerajaan persekutuan yang baru. Okey, jadi pada saya perkara-perkara yang kita akan laksanakan selepas ini, kita akan terus mengikuti manifesto kita. Manifesto itu, of course, kita akan lihat semula apa perkara yang sebab ada pelaksanaan itu. Apabila pelaksanaan itu dalam proses dan sebagainya, kita jelaskan kepada rakyat.
mengapa dan sebagainya. Tetapi tidak adillah kalau mengatakan manifesto Pakatan Harapan itu tidak dilaksanakan. In fact, kita melaksanakan hampir separuh daripada manifesto Pakatan. Apa tawaran baru jika Pakatan Harapan menang PRU 15? Okey. Seperti yang Adakah saya ia hanya ingin meneruskan manifesto yang tidak habis? Seperti yang saya katakan, kecuali ada perubahan baru, manifesto yang sebelum ini memang manifesto yang dirangkakan berdasarkan kehendak rakyat dan semestinya dia akan termasuk perkara-perkara yang baru kerana dalam tempoh ini kita merupakan dalam satu situasi pandemik. Jadi kita juga perlu memasukkan booster. Bagaimana kita mahu menstabilkan kembali ekonomi? Bagaimanakah kita dapat membela nasib rakyat-rakyat yang pada ketika ini kehidupan mereka terjejas akibat pandemik? Perkara ini seharusnya diperlihatkan dan saya juga ingin menambahkan sesuatulah. Kebanyakan yang bersetuju dengan manifesto Pakatan Harapan, sebahagian daripada mereka merupakan kabinet menteri sekarang lah. Jadi saya rasa kalau mereka pernah bersetuju, mereka juga pernah menyertai dalam persetujuan manifesto itu, saya harap mereka akan teruskan. Dan undi 18, salah satu perkara yang dipush oleh kerajaan Pakatan Harapan, adakah itu tidak benar? Okey. Ini antara tawaran baru untuk Pakatan Harapan. Morna sudah sentuh sikit sebentar tadi berkenaan dengan tawaran baru gerakan, menambah wajah-wajah baru dan sebagainya bergerakan harapan. Saya ingin tanya kepada UMNO. UMNO ditolak oleh rakyat, itu tidak boleh dinafikan, ditolak pada PRU 14. Jadi apa tawaran baru UMNO untuk rakyat pada PRU akan datang? Mengatakan bahawa anda boleh kembali percaya kepada UMNO dalam PRU akan datang untuk memimpin negara. Apa tawarannya, Bastian? Saya tidak berani menawarkan tol percuma pada semua rakyat yang ada pada hari ini, ya, saudara YB. Tapi UMNO sedang merangkakan. Soal UMNO, masalah UMNO hanya kalau dilihat daripada prestasi kita mentadbir negara selama 61 tahun. Rata-rata rakyat berasa cukup gembira apabila dibandingkan dengan kerajaan Pakatan Harapan. Mereka memberi peluang kepada Pakatan Harapan untuk mentadbir, tetapi kekecewaan itu jelas digambarkan oleh rakyat sepanjang 6 bulan terakhir dan juga beberapa siri PRK Saya yang rasa dialami. pertukaran kerajaan ini bukan permintaan daripada rakyat. Sememangnya Perdana Menteri sebelum ini ketika MCO apabila beliau berucap juga, beliau juga telah bersetuju bahawa kerajaan ini bukan kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Okey, dan sekiranya menyentuh tentang tawaran, saya rasa walaupun saya tak tahulah kerajaan UMNO ataupun Perikatan Nasional ada tawaran tol ataupun tidak dan sebagainya, tetapi banyak tawaran-tawaran yang berlainan jenis tetapi tidak dicapai oleh Barisan Nasional. Dan apa prestasi Pakatan Harapan sebelum ini saya rasa melampaui prestasi Barisan Nasional sebelum ini. Kita beri ruang 20 tahun. Kita beri ruang untuk Bastian untuk habiskan jawapan dia. Ya, saya sudah tentu apa masyarakat Cina amat gembira dengan kerajaan Pakatan Harapan kerana banyak sekolah-sekolah Cina yang dibina oleh kerajaan Pakatan Harapan dan itulah saya percaya itulah saya rasa satu itulah pencapaian apa tertinggi masalahnya kerajaan Pakatan bila Harapan sekali kepada lagi masyarakat bila kita Cina. sentuh tentang hate hate politik dan sebagainya, jangan masukkan isu perkauman. Isu perkauman ini dimainkan sejak dulu sehingga sekarang. Adakah ini hate politik? Adakah saya rasa dengan saya yang paling neutral di sini dalam isu ini. saya rasa tak boleh cakap gerakan sahaja, kita pun neutral. Nama kita DAP, Democratic Action Party. Kita bukan namanya satu parti politik yang berdasarkan Melayu ataupun MCA, Malaysian Chinese Association dan sebagainya. Okey. Warna? But then again, to be very frank, DAP actually instigated a lot of hate politics, and I'm a victim of it, by the way. I will How tell so? you. Okay, I'll share my experience. Kita akan bagi ruang untuk YB Jamal beri respon lepas ni, tapi saya nak dengar dulu. Yeah. Okay. Let me share first-hand experience of DAP's hate politics. Yeah. I was actually campaigning for the Indian community in Seremban in 2018. You know what happened? Untuk gerakan? Bukan untuk gerakan, tapi untuk MCA pada masa itu, sebab kita adalah komponen. Okey, kita bantu sesama sendiri. MCA ke, MIC ke, semua bantu. Tadi saudara pun ada bagi tahu yang beliau suka sangat dengan the then health minister, Dato' Subramaniam, right? Okay. So what happened was, the only thing I did was to go to the voters. It is my responsibility. See, as a Malaysian, right? I do have a responsibility. Pada masa itu saya bukan saya tidak menyertai mana-mana parti politik, ya. Saya cuma berkawan dengan semua parti politik. Saya buat comparison manifesto.
pada masa tersebut, bila saya turun padang, saya nak educate because I find it is my responsibility to educate the voters, right? Compare both manifestos. I will tell you why Pakatan Harapan manifesto was a sugar-coated manifesto. Compared to all the manifestos, BN manifesto was very much helpful towards the Indian community. Okay? Somebody has to do it, right? You know what happened? I had threat calls, death threat calls from DAP members who actually used their cut, their akad keahlian. Mereka ada buat video pun dekat social media cakap saya ini ahli DAP. Alright? Morna, okay, all that negative stuff, bodoh lah, apalah. Okay, we take in all that. You know, first and hate politics, how I witnessed it. Then, the threat calls of buang acid lah, rape lah, all that. Fine. And then, you created a sex tape. You wanted to character assassinate me. All these were part of hate politics. So my question is, from our end, we didn't do anything. We were just countering. See, I'm not here to attack DAP as a whole like that, but I witnessed it, or I encountered it. Saya tanggung that particular musibah on me, like I took it, right? I took the hit. Saya ingin mencela sedikitlah kerana saya perlu maklum balaskan. Saya rasa setiap daripada kita apabila kita terlibat dengan politik, mesti ada isu-isu seperti ini terjadi. Saya pun pernah mengalami apa yang dialami oleh Mona. Kita orang apabila terlibat dalam politik, memang mungkin ada grassroots ataupun mungkin ada members yang dia melakukan sesuatu, itu bukan direction parti, itu bukan naratif parti dan sebagainya. Tetapi apa yang masalahnya adalah bila kita sebagai ahli parlimen contohnya, wakil rakyat contohnya, menteri dan sebagainya, apabila kita berdepan dengan isu-isu semasa dan nasional, apabila kita berada di sini mendepani media dan sebagainya, kita tidak seharusnya cuba membangkitkan isu-isu perkauman. Inilah perkaranya yang menjejaskan, yang yang destroy this country. Okay. Because how you can non-stop create racism issues, that means that rakyat akan terasa emosi dengan isu perkauman tanpa mempunyai sebab. If you want to talk kita about... nak ambil masa dah. Okay, teruskan dan kita bagi Mona untuk respon. Okay, teruskan YB, mau teruskan lagi sikit untuk habiskan jawapan tadi? Ya, teringin nak teruskan. Tidak ada untuk menuduh begitu. First of all, saya memang tak boleh menjawab kenyataan itu sebab saya tidak tahu apa bukti dan sebagainya. Tetapi saya rasa tidak kiralah gerakan ataupun UMNO, even DAP dan PKR, semua akan menghadapi attack sebegitu. Dia tidak boleh di-single out and say that only DAP does that. YB kita sebagai contoh, YB Rara. Okey, yang agak popular lah di dalam DAP. Setiap hari beliau menghadapi attack seperti ini, cuba menjadikan dia sebagai objek dan sebagainya. Perkara ini adalah mungkin telah dilakukan oleh orang di dalam kalangan orang ramai, tetapi mereka ini bukan pemimpin. Isu dia adalah pada pemimpin. Adakah kita mahu terus mempunyai budaya setiap kali apabila kita berbincang tentang polisi, polisi ini membantu kaum India, polisi ini membantu kaum Cina. Seharusnya polisi ini membantu rakyat Malaysia. Itu yang kita mahu perjuangkan. Apa pun YB, Morna dan juga semua YB di sana, saya bersimpati secara peribadi jika ini adalah perkara yang anda perlu lalui. Kita perlu setuju. Satu perkara yang kita semua setuju walaupun kita tak setuju banyak perkara. Satu perkara yang kita setuju adalah serangan ini, serangan seksual, ancaman, unggutan, blackmail dan sebagainya, ini tiada tempat dalam politik kita, dan anda semua adalah pelapis-pelapis muda yang kita harap akan memainkan peranan penting untuk mengubah budaya ini. Kita mungkin ada banyak perbezaan pendapat dari segi politik. Itu adalah politik. Dan banyak pemimpin wanita di AP apabila ketika itu pemimpin Barisan Nasional ataupun Perikatan sebelum ni tak ada Perikatan Nasional lah, dan yang opposition dan sebagainya, apabila mereka menghadapi kes-kes seperti ini, kita bangun untuk menentang
Apa tu kes seperti ini Itu sebab ini adalah solidariti wanita. Itu solidariti yang kita alu-alukan. Maaf kita sudah habis masa. InsyaAllah kita akan bawa perbincangan ini dalam episod-episod yang seterusnya. Kita akan habiskan rancangan ini di sini, tapi saya nak end on that note. 1 minit boleh? Okey. Okey, 1 minit saja. Saya cuma nak bagi tahu yang saya tidak ambil hati pun. Sekiranya kita dah termakan ancaman tersebut, tak mungkin saya duduk dalam pentas ni. Betul. Tapi apa saya ingin nak mengatakan di sini, kita tidak pun nak mengungkit isu perkauman di sini. Masalahnya hate politics yang berleluasa di kalangan parti-parti politik ni selalunya timbul daripada parti DAP. Itu yang saya ingin menyatakan. Dan itu merupakan satu tuduhan yang tidak mempunyai statistik. Sekiranya macam tu saya pun boleh mengatakan kenyataan sebegitu. Apakah bukti statistik dia hate politik itu apa yang kita boleh setuju adalah DAP? hate crime ini adalah satu yang tiada tempat dalam politik ya, kita. dan saya Betul? juga bersetuju. Itu kita boleh setuju. Okey, kita akan terus tidak setuju banyak perkara. Itulah demokrasi, itulah politik. Tapi harap-harap nilai-nilai asas ini kita tidak akan bercanggah pendapat dan kita akan setuju. Terima kasih semua kerana berada di sini. Satu perdebatan dan perbincangan yang amat rancak. Saya suka kerana ada pertukaran idea bernas, perdebatan dan sebagainya. Kita dapatkan perspektif anak muda bagaimana mereka melihat keadaan politik semasa. Terima kasih kepada saudari Murna Reddy, jurucakap Kesaksamaan Sosial Parti Gerakan Rakyat Malaysia, YB Jamaliah Jamaluddin, Ahli Dewan Undangan Negeri Bandar Utama, dan juga Bastian On, Ketua Pemuda UMNO Segamat dan juga Exco Pemuda Malaysia. Saya Luqman Haris, terima kasih kerana menonton Dialog 3 Penjuru. Kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Assalamualaikum.